Baik, kembali dalam buletin Awani. 5 gejala utama yang sering didepani ataupun dihidapi pesakit long COVID iaitu kelesuan dan juga sesak nafas apabila melakukan aktiviti tertentu. Kalau kita melihat kepada peratusannya, batuk 17.2% dan kesukaran tidur dan juga keresahan. Dan untuk melihat kepada apa sebenarnya dan juga pemahaman kita dengan lebih lanjut berkaitan dengan long COVID ini, kita bersama dengan pensyarah perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Muhammad Ihsanuddin Abbas. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali, kebimbangan kita apabila ada dalam kalangan kita yang mungkin terkena jangkitan COVID-19. Tetapi kerisauan itu mungkin tidak habis apabila kita bercakap pula berkaitan dengan long COVID. Apa antara masalah dan juga isu besar berkaitan dengan long COVID yang didepani oleh pesakit-pesakit COVID-19 ketika ini, Doktor? Terima kasih kepada Akhil Awani yang menjemput saya. Terima kasih kepada soalan yang ditanyakan. Jadi bagus untuk kita bincangkan berkenaan dengan long COVID atau post-COVID syndrome ni. Terutama sekali apabila kita telah akan bertukar kepada fasa endemik yang mana jangkitan masih lagi boleh berlaku dan masih lagi boleh berlaku pesakit positif di dalam masyarakat dan ada yang dimasukkan ke dalam hospital. Jadi apabila kata long COVID ni ialah satu yang dinamakan sebagai sindrom COVID berpanjangan yang mana walaupun pesakit telah pun sembuh daripada penyakit COVID, maksudnya telah pun cukup rawatan di hospital dan discharge ke rumah, tetapi masih lagi mempunyai gejala yang seperti mana disebutkan tadi, antaranya sesak nafas, sakit dada, ada yang rasa kelesuan ataupun kepenatan. Malah ada juga gejala seperti masalah ingatan dan juga masalah jantung berdegup kencang ataupun rasa anxiety, rasa bimbang, dan boleh jadi juga ada yang pergi kepada kemurungan dan juga anxiety. Yang mana kita katakan long COVID ni adalah mereka yang tidak sembuh sepenuhnya ataupun yang masih lagi mempunyai gejala dalam masa 6 ke 12 minggu selepas discharge ke rumah. Jadi apa yang kita bimbangkan adalah jika gejala ini tidak dikesan awal dan pesakit tidak dirujuk kembali ke klinik atau hospital untuk pemeriksaan doktor, dibimbangi gejala itu akan menyebabkan kepada komplikasi yang lain dan juga boleh menyebabkan kepada kematian. Jadi informasi dan pendidikan berkenaan dengan long COVID presentasi kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi bukan apabila kita kata dah sembuh daripada penyakit COVID-19, kita dah habis daripada sebarang komplikasi daripada COVID-19. Jadi kita lihat juga long COVID ni masih lagi kita kaji ada kalangan oleh pakar-pakar perubatan dan penyidik-penyidik perubatan masih lagi belajar di perkembangan yang berlaku hari-hari, khususnya bagaimana perawatan COVID-19 di hospital ni. Kita untuk kategori pesakit kategori 3, 4 dan 5 ni, bagaimana perawatan di hospital itu boleh mencegah kita daripada long COVID yang berlaku pada apabila mereka discharge ke rumah nanti. Kita kena faham untuk kategori 4 dan 5, selalunya pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Dan untuk pesakit di kategori kelima, mereka akan dimasukkan ke ICU dan kemudian dipantau dan diberikan bantuan pernafasan. Ini ada yang ditidurkan. Jadi di sini mereka mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk sembuh daripada penyakit. Kerana itulah dia boleh menjadi precursor atau penyebab kepada long COVID berkenaan. Dia lamanya, tempoh lama berada dalam hospital, dalam perawatan, menyebabkan tak adalah badan kita pun mula berasa lemah dan penat. Jadi walaupun telah discharge dan boleh bernafas seperti biasa, tapi masih lagi perlu meneruskan dari segi ubat-ubatan dan juga beberapa exercise dari segi pernafasan. Dan sebab itulah kita dengar baru-baru ini KKM juga menyebutkan bagaimana mereka perlu terus tetap pada follow up, temu janji di hospital ataupun klinik-klinik untuk doktor-doktor memantau kesan-kesan long COVID ini. Doktor, bercakap berkaitan dengan long COVID ini, mungkin ini antara perkara yang menjadi tanda tanya. Adakah long COVID ini, virus COVID-19 itu masih ada dalam badan dan tidak boleh menjangkiti orang lain, atau sebaliknya, ataupun ini adalah sekadar ataupun hanya gejala selepas COVID-19 itu terkena ataupun dirasai oleh pesakit COVID-19?
Okey, fasa-fasa yang berlaku di dalam jangkitan COVID-19 ni kita perlu faham. Maksudnya apabila seorang itu bergejala, bermakna virus itu telah pun menjangkiti badannya dan mengakibatkan organ-organ dalam badannya, keradangan contohnya paru-paru, dan boleh ada juga pesakit yang pergi ke keradangan bahagian jantung, buah pinggang, dan juga efek kepada organ-organ lain. Jadi kesan daripada keradangan ini ataupun kesan kepada organ-organ inilah yang menyebabkan long COVID berkenaan. Bukan sebab virus. Sebab kerana virus itu telah pun kita rasakan telah pun dimatikan oleh antibodi badan yang melawan masa jangkitan tersebut berlaku. Cumanya gejala-gejala itu serangan virus tadi menyebabkan keradangan dalam badan kita, dalam organ khususnya paru-paru lah. Kerana itu kalau kita lihat kesan COVID-19 jangkitan ini kepada paru-paru adalah menyebabkan keradangan, kemudian menyebabkan terbentuknya mucus pada paru-paru yang menyukarkan pernafasan. Kerana itulah bantuan pernafasan diberi, ubat diberi, antivirus pun diberi, antivirus yang lain bukan yang untuk COVID, yang untuk mengurangkan keradangan tersebut, mengurangkan kesan daripada jangkitan. Jadi sebenarnya virus itu yang kita faham adalah telah pun mati, diserang oleh antibodi kita. Cuma yang tinggal adalah komplikasi ataupun kesan daripada jangkitan berkenaan. Doktor, akhir sekali, bagaimana vaksinasi itu memberi kesan kepada long COVID ini? Okey, jadi bila kita kata tentang kesan vaksinasi kepada long COVID, kita perlu juga kata kesan vaksinasi kepada jangkitan di dalam komuniti dan juga pengurangan risiko kepada gejala yang lebih teruk. Jadi kalau kita lihat beberapa data yang telah dikeluarkan oleh KKM dalam 2 minggu lepas menunjukkan bahawa kalau kita lihat kategori 1 dan 2 ni kebanyakannya adalah yang tidak vaksinasi, malah ada juga yang dah vaksinasi kan dalam kategori 1 dan 2. Tapi untuk kategori 3 dan 4 dan 5 ni ramai lagi di kalangan orang yang tidak vaksin. Jadi maksud orang yang dah divaksin kurang mendapat kategori 4 dan 5. Jadi itu yang kita rasakan keberkesanan vaksin COVID-19 adalah pada mengurangkan risiko mendapat jangkitan yang lebih teruk, iaitu mendapat kategori 4 dan 5. Dan akhirnya nanti kita harapkan dengan kurangnya orang dapat jangkitan yang teruk ni, kuranglah kesan long COVID kepada mereka. Jadi kerana itulah program vaksinasi perlu capai kepada matlamat kita, iaitu melebihi 80% penduduk Malaysia mendapat vaksin supaya ramai dilindungi. Dan nanti kita boleh kurangkan kesan kepada jangkitan tersebut dari sudut pengurangan risiko untuk mendapat jangkitan kategori 4 dan 5. Maksudnya mendapat perlukan bantuan ventilation dan ICU. Dan kita juga perlu lihat kepada penggunaan katil-katil di hospital dan ICU di Malaysia, di hospital di seluruh Malaysia. Kerana kalau kita lihat jumlah katil ICU dan katil hospital di setiap negeri tidak sama. Jadi kita perlukan vaksinasi nanti adalah supaya kita boleh kurangkan kes-kes yang berat ini. Jadi bebanan kepada sistem kesihatan kita itu dapat dikurangkan dan perawatan itu dapat diberikan secara lebih efektif kepada pesakit. Jadi itulah satu cara sebenarnya bagaimana vaksinasi boleh membantu dari sudut pengurangan kesan long COVID ini. Baik, terima kasih Pensyarah Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin Dr. Muhammad Ihsanuddin Abbas, penerangan untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan gejala long COVID. Terima kasih doktor.